Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam satu majlis supaya kita nak muzakarah kecek hak agama Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur di atas Allah pilihkan kita, kita syukur di atas Allah beri rezeki kepada kita dengan kita dapat tunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan sebab keizinan daripada Allah, tetap kita tak akan sampai sini. Kalau bukan daripada pilihan Allah, tetap kita tak akan sampai sini. Dan tetap kita bukan salah seorang daripada pendengar-pendengar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu rakyat sama-sama dah kejayaan manusia terletak pada agama. Nak jaya tak jaya, samrit tak samrit, kuam samrit dalam hidup kita ni terletak pada agama. Anak kalau kita pera dengan secara kita bubuh agama, maka kejayaan kita. Walau anak sikit pun tapi bubuh agama kepada dia, maka anak tu jadi budi bahasa dan ingat kepada kita dan tahu gapo yang dia kena tunai terhadap kita, gapo yang kena buat terhadap kita. Dan kalau kita duduk berniaga supa, jual beli supa, apa-apa sekalipun dalam kejayaan kita, kalau kita buat campur dengan agama, maka dapat kejayaan. Tapi kalau tak campur dengan agama, maka tak dapat kejayaan. Bermakna pertolongan daripada Allah tu tak ada. Sebab itu apabila kita buat satu-satu perkara dan kita boleh bubuh ilmu di dalam dada kita, supaya nak jadi kita reti, kita faham agama Allah ni, satu kejayaan dah dalam hidup kita. Nak buat maksiat sikit pun, walau hati kita tu duduk kerah lik nafsu lagi pun, ada juga mikir-mikir takut. Sudah buat tu boleh taubat lalu dah. Dan kalau tak taubat selalu pun ada fikir nak taubat tu ada. Sebab itulah kita apabila kita jadi si pendengar atau kita boleh mari duduk muzakarah kecek hak agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak daripada turun daripada rumah sehingga sampai sini, alhamdulillah syukur terhadap Allah. Terima kasih ke Tuhan. Jadi hari ini kita nak mari sambung daripada kisah Isra Mi'raj, pasal kita nak ambil berkat dengan bulan yang sangat-sangat mulia, bulan yang dikatakan bulan akbar, bulan yang paling besar, bulan yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala royak kata bulan dia dah bulan ni, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak offer, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak save, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala murahkan daripada maghfirah, keampunan dosa, daripada rahmat, kasih sayang Allah, daripada apa-apa sekalipun amal ibadat wak sikit boleh banyak. Wa amal ibadat sikit, ya, tapi Allah nak ganda jadi 70 kali ganda. Cesip tahu. Wa amal kebajikan di dalam bulan ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak gandakan pahala bagi kita 70 kali ganda. Ada 70 kali ganda. Sebab itu apabila lah kita tahu kata 70 kali ganda digandakan pada bulan ni, kalau kita kurang-kurang buat amal ibadat atau kalau kita tak gajing nak buat amal ibadat, kita adalah orang yang rugi sekali-kali. Dan kita adalah orang yang rugi sekali. Sebab itulah kita kena pakat-pakat usaha. We dapat buat amal, kita dapat buat kebajikan di dalam masa kita duduk di dalam bulan Rajab. Pasal ramai mana lagi orang yang nak temung dengan bulan Rajab tapi dia tak boleh temung. Orang yang duk cita-cita nak buat amalan pada bulan Rajab, dia tak ada nak buat amal. Surat catatan amal dia digulungkan dulu. Allah Subhanahu Wa Taala jepuk yogi dulu. Kembali ke rahmatullah, tak ada bertemu dengan bulan Rajab. Kita yang ada nasib boleh temu lagi ni, buat we molek. Kira-kiranya, buat we kira kata
Kalau aku tak buat pada bulan ni, kalau aku tak gaduh pada tahun ni, tahun depan belum tentu aku ni nak ada lagi ke tak ada. Pasal ajal-ajal ni, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila siapa sakat ajal kita, Allah SWT tengok ayat ni, siapa sakat ajal hak kita dah, siapa masa mati kita dah, letak dah Tuhan. Biar mana, bulan mana, masa mana, tahun mana, Allah SWT letak dah. Kemudian siapa? La yastakhiruna sa'atan, tak boleh dah nak mentakhirkan walaupun satu saat. Nanti dulu tak selesai lagi, nak tunggu ya tu, nak tunggu ya ning, nak pergi situ, nak sapa sini. Lagu tu tak boleh. La yastakhiruna sa'atan, tak boleh nak mentakhir dah walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, dan tak boleh nak mendahulukan. Ajal, kalau serabut perut lajak dah duduk di atas dunia, atau kita rasa picik di dalam kehidupan kita, kita nak mati-mati dah, kita tak usah hidup dah di atas dunia. Pasal hidup di atas dunia dahsyat, hidup di atas dunia seksa, gitu gini, maka la yastaqdimun, tebenglah bunuh diri pun dia tak mati, kena bedeh pun dia tak mati. Dia tak mati kalau tak sampai ajal. Yang duk mati-mati tu, buat ajal dia duk situ dah. Deh. Sebab tu ajal ni tak boleh nak kira. Nak dulu pun tak boleh, nak kedia pun tak boleh. Siapa pun kena pergi selalu, tak boleh pilih, tak boleh buat cawengnya atau tak boleh gapa-gapa dah. Mai mikro coy untuk kita nak pilih duk ke tak seduk. Tak supaya Nabi. Nabi boleh pilih di antara nak duduk ke nak pergi. Tapi Nabi pilih nak pergi pasal dia senedik nung pada ngesini. Tapi kita ni tak ada coy, tak ada we pilih kata duk ke pergi. Kena pergi semata dah kita. Sebab tu tak tahu kata tahun depan ni ada lagi kodok, boleh bertemu lagi kodok dengan bulan Rajab. Sebab itulah dah bulan ni buat amal yang baik-baik. Nama dah malam bulan penuh besar dah. Sebab tu 15 hari dah kita lakoh mari duduk di dalam bulan yang paling barakah. Bulan yang dikatakan bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa hari dah kita puasa? Dah berapa hari dah kita buat amal ibadat kepada Allah. Berapa kali dah bangun mayat tahajud. Berapa kali dah berzikrillah. Berapa kali dah selawat ke atas Nabi. Cek mari di atas segala amalan kita yang kita buat pada bulan ni. Kalau dak buat lagi gak, gaduh-gaduh lah. Sahabat, ya ada tak sampai 15 hari dah nak tinggalkan kita. Kalau lah kita tu cuai atau kalau kita tu pelat, okat dalam bulan ni, bermakna kena tunggulah tahun depan no 300 hari pula akan bertemu dengan dia. Dan kesihatan tu berbada kita pun kau ugah dah. Kau tak cekak dah. Kalau sakit lutut pun kau sakit kuat. Kalau pinggan tak sakit pun mula nak sakit. Kalau kita nak buat amal ibadat pada masa kita tua, tak so angin-angin lah. Supaya juga dengan kalau kita nak tobat masa kita tua, tak so angin-angin lah. Ya kau terlebih suka dan tu kau terlebih payah. Sebab apa? Ya lekat be'ak dah dalam tubuh badan kita. Ya jadi lekat be'ak, ya jadi wasa tak pelik, ya jadi wasa tak salah, ya jadi wasa tak dosa, ya jadi banyak perkara. Sebab tu kalau ingat nak tobat selalu. Kalau ingat nak minta apung dengan Allah, minta apung selalu. Kalau nak buat amal ibadat, buat kau cekak ni. Jangan duk buat kau tak cekak. Jangan hidup nak semaya sunat 1000 rakaat pada masa sakit lutut. Jangan duk ingat nak maya sunat tu sunat ni pada masa sakit pinggir. Jangan kira lagu tu deh. Salah. Jadi Nabi SAW ni, Nabi SAW, Nabi Muhammad yang jadi sebagai Nabi kita ni, satu kali dalam hidup dia boleh rangwan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada dia buat jalan pada tengah malam, pada malam yang ke-27 bulan Rajab, iaitu orang panggil Isra dan Mi'raj. Perjalanan daripada negeri Mekah kepada Baitul Muqaddis, bahkan daripada Baitul Muqaddis terus naik langit sampai arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjalanan ni bukan jalan saja-saja ya dok. Bukan gi pas apa gak kelik, bukan. Di tengah-tengah perjalanan, di dalam masa Nabi kita jalan pada malam Isra dan Mi'raj, beberapa kali Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada Nabi kita.
Allah kata barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Saya kata sebab aku memperjalakan hamba-Ku Muhammad tu pada waktu tengah malam 27 bulan Rajab tu linuriyahu min ayatina, sebab nak we Nabi nampak dan Nabi kelih di atas tanda-tanda kebenarannya kata dia jadi Tuhan. Dan nak we Nabi kelih masa depan akan berlaku gapo. Nak we Nabi kelih ayatina dalil-dalil di atas kata Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah Tuhan yang sebenar sungguh. Sampai tu lepas daripada Nabi kelih tu Nabi yakin, sahabat yakin. Ada malam tu jumpa gapo tak? Belah perut tak sakit. Ada cok moho di antara dua belikat Rasulullah. Ada di Rasulullah ni beberapa perkara daripada mata Rasulullah, linga Rasulullah, tangan Rasulullah, beberapa tempat yang berhenti daripada nabi-nabi dan orang umat orang dulu-dulu yang ambil berkat dengan orang dulu-dulu saat ni. Nabi kita berhenti dan nampak tak tahu apa perkara. Dan pada hari ni kita nak mula start. Nabi mula nampak ketika duduk di atas borok. Pada malam tu Nabi kita berjalan dengan borok. Kenderaan Nabi pada malam Isra' Mi'raj ni, Isra' Nabi kita naik borok. Pada Mi'raj Nabi kita naik Mi'raj. Dua kenderaan pada malam tu. มี2 ยานพาหนะที่นบีใช้ในค่ำคืนอิสราและมิอราจขั้นแรกหรือว่าตอนแรกเนี่ยก็คือตอนอิสรานี่ก็คือการเดินทางบนดุนยาไม่เกี่ยวกับบนท้องฟ้าไม่เกี่ยวกับชั้นฟ้าไม่เกี่ยวกับอะไรก็คือตั้งแต่มัสยิดอัลฮารอมไปจนถึงปาเลสไตน์ที่ไบตุลมุกอดดิสเพราะนิ่งนี่gepok mula-mula orang panggilตอนแรกorang panggil deh. Jadi Nabi SAW gepok mula-mula Nabi ambil borok jadi kenderaan. Borok yang perah dia ingatkan Nabi kita dengar pada minggu baru ni tu. Deh. Naik borok tu untuk pergi kepada sahabat tempat yang dia nak pergi. Dan apabila sahabat tempat yang nak pergi nanti kita dengar lagi Nabi akan kita tambah borok bermakna tak guna dah borok selepas daripada ni Nabi kita naik pula Mi'raj yakni anak tangga yang dibawa turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jijak akak naik langit. 2 ยานพาหนะที่นบีใช้ในค่ำคืนนั้นก็คือ1บุรัก2ก็คือมิอราจนี่ก็คือขั้นบันไดที่นบียืนบนขั้นบันไดนั้นแล้วก็ขั้นบันไดนั้นจะยกนบีขึ้นไปสู่ฟากฟ้านี่ได้dua cargo Nabi guna pada malam itu. Ning duduk atas dunia lagi bermakna Isra' lagi tak masuk Mi'raj lagi ni. Dia duduk Isra' lagi ni. Di tengah-tengah perjalanan pak tepat dah Nabi kita berhenti untuk semaya ambil berkat dengan orang jamai dulu. Dengan orang tua, dengan orang alim ulama, dengan orang termasyhur, dengan orang yang soho daripada agama-agama hak yang dulu seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti tempat-tempat yang bersejarah seperti Madinah, Bukit Tursina deh. Semua tu Nabi berhenti. Pak tepat Nabi berhenti sebelum daripada ni. Yang pertamanya di Madinatul Munawwarah, yang kedua di Madian, yang ketiga di Bukit Tursina, yang keempatnya Nabi berhenti di Baitul Lahmi tempat beranak Nabi Isa alaihi salam. Deh, rumah daging tu deh. Koning ni cuang หลังจากที่นบีni lepas daripada Baitul Lahmi ni, Nabi tak berhenti. Berhenti sekali laginya di Masjidil Aqsa di Palestin. Bermakna sekarang ni Nabi duduk di atas borok. Ketika Nabi duduk di atas borok, nak royak kata mari dah. Allah Ta'ala royak kata linuriyahu min ayatina. Aku nak tunjuk beberapa dalil di atas kebenaranku. Nabi nampak pada masa Nabi duduk di atas borok selepas daripada Nabi bau sedap daripada bau masyitah. Maka lepas daripada tu apabila Rasulullah tahu kata bau sedap ni adalah bau masyitah, maka duk tu Nabi nampak pula ada sebangsa manusia Nabi litah kat tepi dia, serta Nabi nampak bangsa manusia ni duk rembah pala. Rembah pala masuk tiak sakit jeri naung deh. Serta apabila ya gembah pala pop ni jadi pecah habis. Pala ni pecah habis.
berdarah, menilai serta tu berbadan tiap belah. Selepas daripada ia rembah pala siap gitu gini, maka kelik kembali jadi pala kelik semula. Kelik jadi kembali pala kelik semula, sembuh kelik semula, siap kelik semula tu, rembah pula kali lagi. Hal kadai tua tu, rembah belah, teriak belah, rembah belah, sakit belah, rembah belah, seksa belah, tapi rembah juga. Nabi pelik kerja orang lagu ni. Ni bukan dalam neraka lagi ni. Bukan dalam neraka, bukan atas muka bumi, tapi dia nampak henpap orang panggil dek. Tuhan buka, kama ye wi Nabi tengok. Nabi nampak, penama ni duduk rembah pala gini ni. Apabila lah dia saat itu Nabi duk tengok pelik weh. Campur konpuk niเนี่ยกำลังapaเอาหัวเนี่ยโขลกกับหินเด้ pelik sungguh ni. Dengan ambil kepala rembah di batu, tak nampak heran. Walau diri sakit pun kacau dia buat supaya kena sekut cik. Nah, apabila jadi lagu tu, Nabi pelik. Orang kita ni, aku besok jumpa, Nabi kata, kalau sakit, gak lagi jauh dah lah. Kalau tahu kata bahaya, lagi jauh dah lah. Tak buat, dah tahu dah kata rembah pala tu sakit, jadi pecah, jadi bahaya. Tak rembah dah lah. Tapi orang ni segolongan ni pelik sungguh. Rembah sakit tiap rembah pula. Rembah sakit tiap rembah pula. Apabila jadi lagu tu, maka Nabi SAW pun paling tanya Jibril pasal Jibril jadi pun tentang pada masa Nabi kita jalan pada Mi'raj. Pada Isra' Mi'raj. Maka tanya Jibril, wahai Jibril, apa go orang tu? Orang tu orang lah mana? Aku heran sungguh lah Jibril tengok dengan dia duduk buat saat ni tu ambil pala gerembah di batu. Sedangkan dia tahu dah kata sakit, dia tahu dah kata seksa, dia tahu dah kata bahaya, dia tahu dah kata menilai darah gitu gini, kacau lagi juga duk rembah pala dia saat ni. Maka apabila Nabi tanya lagu tu kepada Jibril pun jawab kepada Nabi dengan soalan Nabi saat ni. Jibril jawab kata, tu makmum Nabi. Bermakna kena kepada buat kita. Tu mak Nabi. Nabi kejut umat dia bapa je. Nampak dalam hal daripada ketika tu kau tak tahu kata kih buku hek apa tu. Nampak apa bodoh kan ni. Bodoh lah mana. Tahu dah kata sakit kacau dia buat lagi tu. Nabi kata kejut apabila Nabi dengar kata tulah umatmu wahai Rasulullah. Maka Nabi kejut. Umatmu yang malah semaya. Umatmu yang tak berat pala, tak mahu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala hatta mari ke muka bumi ni kita semenjak daripada keluar daripada rahim ibu kita. Hari mana kita beranak tu Allah buka peluang ke kita, tak sakat lagi agama dalam hidup kita siapa ke kita mau akhir balik. Tapi apabila siapa mau akhir balik, dah ke 15 tahun dah Allah pelepah tak usah ambil dosa dengan dia. Buka peluang, tak usah dah ambil berarti dengan dia hak-hak agama. Lepas daripada umur 15 tu Allah sakat, Allah kata kena pikul dah agama ni. Kena semaya 5 waktu, kena puasa pada bulan Ramadan, kena gotu, kena gani wajib. Bagi pewajib di atas kita ni banyak Allah Ta'ala pewajib. Kalau kita buat main-main dengan semaya, maka lagu ni lah keadaan. Bukan kata dia orang tak semaya kena pergi rumah pala. Bukan ni, jangan kau caipit. Jangan kau caipit kata, bot longโทษ คนที่ขี้เกียจละหมาดก็คือไปโขลกหัวที่หิน Bukan. Yang Nabi nampak ni, nak win Nabi sekir, kata gapo tu. Orang tak semaya satu waktu di dalam masa hidup dia tak semaya satu waktu. Tak maya 1 เวลา ก็คืออย่างเช่นไม่ละหมาดซุบฮ์หรือว่าไม่ละหมาดอัสรีซุริอะไรก็ตามแต่ Kalau kita tak semaya satu masa, satu period, satu waktu, buat longtok dia bukan rembah pala, kena masuk duduk dalam neraka 1 wukuf. Nan 1 wukuf. Lama dia 1 wukuf. 1 wukuf ni lama mana? 1 wukuf ni tahu ke 80 pi, 80 tahun. 1 wukuf 80 tahun. 80 tahun royak ni bukan 80 tahun dunia tapi 80 tahun akhirat.
80 ปีที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่า80 ปีบนดุนยาแต่ว่าเป็น80 ปีของอาคิรัต 80 tahun akhirat ni lama mana kalau nak banding dengan dunia? Kak lama mana kalau kita nak sama dengan dunia ni? Satu hari akhirat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setengah ulama kata Uwais Qarani royak kata satu hari akhirat sama lama dengan 5,000 tahun dunia. Satu hari yang akhirat 1 วัน akhirat เนี่ยมีความนานเท่ากับ 5,000 ปีบนดุนยาแต่นี่อุสอัลกอรอนีบอกแล้วก็มีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่า1 วันอาคิรัตเนี่ยเท่ากับ 1,000 ปีบนดุนยา satu hari akhirat sama lama dengan 5,000 tahun dunia atau 1,000 tahun dunia. Pas bayar ke gi kun gi 365 hari gi kun dengan 80 tahun boleh berapa gikun dengan 1,000 pula kali lagi 28 juta tahun noduk tak maya satu waktu deh. Ingat yang dapat Nabi kata apa hari ni Nabi nampak dia rembah kepala ni Nabi sekir ya kata bapa tu buat tak nak royak kata umatmu ramah hak pasal lagu tu Bapa yang boleh orang tak semaya duduk rembah kepala pada masa Nabi Isra' Mi'raj? Sebab nak tunjuk di atas kata apabila dia ni dia tak semaya atau dia semaya tak cukup, dia berat kepala nak sujud ke Allah ni, dia jadi sesat masa depan. Apabila dia mati tak ada taubat, tak ada qada, tak ada bayar fidyah, tak ada gapo sekarang abuk ni, deh. Apabila ia mati gi sesak-sesak maka ia jadi sesat. Apabila ia sesat ia sanggup rembah kepala. Ni nak royak kata buat Nabi nampak pada malam tu rembah kepala tu. Rembah kepala sesat pula, rembah pula sesat tak pakai apa gapo dah di dek nemnya. Nah, sesat dia tak pakai apa gapo. Kalau kita dengar mari kita jadi seke bermakna mi kantang kam tamขึ้นมาSekir gapo? Sekir betul kata Isra' Mi'raj ni malam Isra' Mi'raj ke Nabi ambil terima semaya ketika naik langit. Ni tak naik langit lagi apa? Ada orang semaya dah ni. Ada orang tinggal semaya dah sedekah semaya tak pewajibkan lagi. Nah. Ning ni Allah SWT royak kata sebagai jadi sekelah. Sekelah pai khosna. Pai bawa khosna. Goye tak main lagi. ภาพยนตร์นั้นยังไม่ลงฉายอีกนะแต่ว่ามีโฆษณาเต็มไปแล้วseminggu belum pada goye nak main ngepeng dah kata dia tu happy wajib semaya mu tak semaya jadi lagu ni mu nak jadi sesat gini padahal malam tu tak ada leh lagi ni Nabi tak naik langit lagi ni Nabi terima semaya kau duduk arash no tapi ni duduk bawah lagi ni. Tak siapa di Baitul Muqaddis nampak dah gapo ni sebagai sakla orang panggil. Sakla ni khosna. Awalnya dia bahasa Sia dia khosna. Goye tu tak main lagi, papayun tu tak main lagi, tapi gambar sakla duk tepek kata atit nang jambiแบบนี้ ada dah. Deh. Tu. Deh. Kemudian apabila Nabi tahu lagu tu sabit itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj dia tahu kata orang tak semaya tinggal semaya nak jadi hal keadaan lagu mana saat itu siapa nak habis nyawa Nabi kita siapa nak mati Nabi kita siapa tak boleh nak kecek tak bunyi suara ummati la tatrukus solah duk royak tu mesti siapa habis nafas mesti siapa habis nyawa, mesti siapa kau mati gi. Tak ada pesel ke anak, tak ada pesel ke cucu, tak ada pesel harta, tak ada pesel gotu goning. Hak ya pesel so ya Nabi kita. Ummati, hei umatku, la tatrukus solah. Jangan kamu tinggalkan semaya, janganlah. Sebab apa? Sebab Nabi nampak dengan mata kepala diri pada malam Isra'. Sebab itu pesel juga. Jangan tinggal semaya, jangan tinggal semaya. Tak pesel, jangan tinggal poso, jangan tinggal gapo. Tak pesel, jangan tinggal semaya so. Pasal Nabi tahu kalau semaya mu molek dan semaya mu tak tinggal, semaya itulah boleh gawah segala-gala dalam kehidupan kita. Semaya boleh gawah.
Semaya kita tu boleh kuapkum. Tukang kata kok kita. Sabit tu kalau kita ni semaya ni tatanha anil fahsya'i wal munkar. Boleh lari daripada buat kejahatan, boleh suruh kita buat kebaikan. Semaya hak sah sungguh, semaya boleh pahala sungguh, semaya molek sungguh, sudah semaya tak wasa nak buat kejahatan kabut. Kalau bos semaya pak tu pergi nak buat kejahatan lalu, duk tunggu-tunggu dah nak buat kejahatan tu, hak ni semaya tak sah. Bermakna semaya kita tak boleh jadi pagar untuk buat kejahatan kali. Dek. Sebab tu Nabi kita pesan lah. Bakti Nabi kita temung pada malam tu orang duk gembah pala. Nabi kita nampak berbagai-bagai dan bermacam-macam daripada orang yang duduk jadi lagu tu lagu ni salah satu daripadanya orang duk gembah pala. Dek. Kemudian Nabi kita jalan-jalan lagi duduk di atas borok lagi. Stop mak sani nampak orang duduk gembah pala, pecah gembah pala klip semula. Dek. Ni Nabi duduk di atas borok lagi ni. Jalan-jalan duduk di atas borok lagi. Kemudian nampak pula stop mak puak ni. Tak serupa dengan puak saat ni. Stop mak puak ni golongnya orang ada sini ni. Pakai kain copeng lek depan. Copeng lek belakang. Mai misa pasai. Ada kain copeng lek depan. Copeng lek belakang. Tak ciki ya. Katuk kemaluan. Taruh tu ya. Lebih pada bikini lagi lah kita kata dah. Kecil pada tu lagi. Copeng lek depan dan copeng lek belakang katuk. Tak ada pakaian, tak ada gapo nak katuk. Katuk sekadar kat kemaluan kita saja. Pakai tak ada kain kelanjai bogel sutih tubuh lagu tu. Pakai kain copeng lek depan lek belakang saja ya dah. Lepas tu tak ada baju pakai. Kemudian puak tak ada baju nak pakai saat ni kena hina. Dielok oleh malaikat-malaikat supaya orang elok lembu. Gitu pada. Elok fok pakai kain copeng lek belakang dengan copeng lek depan saat ni. Bukan kata duduk dengan sejuk atau pakai kain copeng lek belakang depan saja ya dak. Kena elok supaya orang elok lembu. Ada ramah supaya lembu. Orang elok lembu gua no. Hak tu gi kok tua ni suruh gi mana-mana satu tempat. Kita seperti mana kita elok lembu daripada tak tembok ni pergi kepada padan. Kita eloklah deh hok mana tubik daripada sentang hok kita letak, kita pinyak, kita katak untuk nawi lembu tu dengar. Lagu tulah keadaan. Orang hok pakai copeng lek dapat copeng lek belakang saat ni kena elok seperti elok demo elok lembu gi padan. Deh. Elok gimana? Bukan elok gi pada supaya lembu. Elok gi makan, suruh gi makan buah zakum dan buah khuldi. Buah zakum dan buah dori. Dua perkara ni. Elok suruh gi makan buah zakum dan elok suruh gi makan buah dori. Ada dua bahasa makan ni buah yang cedek oleh malaikat saat ni tu. Orang tak ada pakaian nak pakai saat ni kena elok. Maikin mai dah. Kalau tak makan, kena katak. Tak supaya pergi lembu tu lah. Suruh makan gapo? Zakum dan dori. Zakum ni buah gapo? Sebasa buah kayu yang rasa habis-habis pahit. Berlipat ganda dengan batai wali. Berlipat ganda dengan wah puyo. Makraan. Berganda-ganda lagi. Zakum ni satu makan ni bagi ahli neraka. Duduk dalam neraka tak ada makan ni. Lapar taruh mana kena makan ni. Sebab tak ada makan ni lain kecuali wazakum. Rasa dia sehabis-habis pahit. Dek. Dan suruh makan wadorek. Wadorek ni tak ada pahit. Tapi gak duri. Makan sekali putus getah habis segala orang-orang perut kita. Sekali kita telai wadorek dengan sebab gapo? Dengan sebab tajenya duri daripada wadorek buah yang berduri sana tu wakwi jadi orang putus getah perut, putus getah tekak, putus getah seksa tak ada arah nak royak. Tapi kalau tak makan tak leh. Pasal apa? Pasal malaikat duk jaga. Pasal malaikat duduk murih, duk marah kepada kita. Dek. Makan. Nabi pun tengok tiok belai makan, belai deh seksa makan tak si makan tak leh demo katak teh. Puak hak Nabi nampak puak yang kedua ni pula. Apabila jadi lagu tu, maka Nabi SAW pun tanya, apa go kesalahan orang ning ni? Ya salah gapo go ni, duk kena elok lembu. Patu suruh makan daripada makan yang tak sedap ni.
Orang macam ni orang lah mana kok ni Jibril? Deh. Tanya Jibril. Jibril pun jawab. Itulah kena kau umatmu juga ke Muhammad. Bermakna kena kau fak kita ni juga. Kena digolongi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Jibril kata, itulah nak kena umatmu tu Nabi. Umatmu tu daripada orang yang duk kena makan wazakum, duk kena elok gi makan wazakum modorek tu. Seksa tara mana pun kena makan, tak se tara mana pun kena makan kacang, makan seksa-seksa tiok-tiok saat ni tu. Anak cucu yakni umat-umatmu juga Nabi. Yang ketika duduk di atas dunia dulu, dia tak keluar zakat. Allah beri harta yang lebih kepada dia. Allah beri harta yang senil kepada dia. Allah beri harta yang luar biasa kepada dia. Sehingga zakat di dalam agama kena keluar zakat. Apabila siapa zakat, hak Tuhan letak, bermakna kena keluar zakat. Apabila kena keluar zakat, maka kalau dia tak keluar zakat, lagu ninglah keadaannya. Nak oyak kata Nabi, Jibril nak oyak kata, de orang yang nak royak Jibril nak royak ke Nabi kata umatmu ni ramai hak tak keluar zakat. Duk cara tak tahu gapo. Ngaji pun dok, dengar pun dok. Orang ngaji tak apa dah dia tahu dah. Kata berapa kena cabut, berapa lah mana kena cabut lah mana gitu gini. Pada tahun-tahun kena buat lagu mana tu deh. Dia tahu belakang dah. Bagi orang yang tak dengar, tak belajar, Allah beri rezeki dengan istidraj kepada dia saat ni tu. Dia duk makan dengan tak rasa-rasa kata kena keluar zakat, kena gapo saning. Maka keadaan lagu ni Nabi kita jumpa juga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi nampak kata umat dia ni ramai weh hak kurang keluar zakat. Orang tak usah keluar zakat ni. Orang yang kupi atau keluar zakat, Allah SWT wi harta yang banyak. Lepas tu dia kupi untuk nak mengeluarkan zakat di jalan Allah ni. Ada contoh dah dalam Quran. Tuhanวิcontoh dah. Tuhanยกตัวอย่างTuhanทำตัวอย่างแล้วให้เราดูคนที่ไม่จ่ายzakatเนี่ย orang yang tak keluar zakat ni. Siapa? Yaitu Qarun. Qarun kita kenal belaka. Kalau sebut Qarun, orang kaya lah. Qarun ni adalah orang kaya-kaya. Asasilah daripada orang sesat dedek ya. Tak ada makan ni, tak ada gapo kara ni Qarun. Sehingga anak dia sekalipun, dia semua, hak kecil, hak besar, tiok minta makan ni, tak ada makan ni. Duduk di kaki-kaki bukit, jauh daripada tepat dan jauh daripada kampung-kampung ni. Satu kali dia pergi jumpa dengan Nabi Musa AS, pergi royak cerita hak dia ni. Dia ni orang yang rajin buat amal ibadat kepada Allah. Rajin buat amal ibadat ke Tuhan, rajin maya, rajin baca kitab rajin baca kitab Taurat, orang aling dalam kitab Taurat. Dia ni orang beribadat tapi sesat. Qarun ni. Lalu tu Qarun ni satu hari dia tak leh lajak dengan nampak anak dia dengan bini dia lapar. Lagi pula anak kecil dia nak wi susu tak leh sebab bini dia tak ada makan ni dan anak dia saat ni hak besar saat ni minta makan ni, dia hanya suruh tidur dulu pas nanti bangun ada makan ni. Gapo? Wi tidur, lapar wi tidur, lapar wi tidur. Lagu tu ya. Apabila jadi lagu tu, maka ia pun pergi cari Nabi Musa AS. Bertemu dengan Nabi Musa, merayuha kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada kami ni. Kami ni adalah orang yang murah rezeki. Kami ni orang yang boleh ada rezeki. Pasal kehidupan dia sehabis-habis dahsyat. Dia nyanyo. Lampang dia ni, tak ada makan ni, dia tak apa lagi. Tapi anak dia kecil-kecil, dia tak boleh nak tengok dengar duka cita. Dengar anak dia duk tiok minta makan ni, gitu gini, dia rasa tak boleh dia kata. Minta lah tolong Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Tapi belum pada Nabi Musa berdoa kepada Allah, Nabi Musa royak, bahaya ni kaya ni. Royak dah kata, kaya-kaya ni bahaya dah. Kaya-kaya ni nak buat jadi mudarat banyak. Murah ke? Nak duduk, nak tangguh. Dia kata rak. Dia rasa dia tak lala kepada Allah pada masa dia kaya. Dan dia sentiasa nak buat ibadat lagu ni sama-sama. Walaupun kalau dia kaya, dia ada duit tara mana sekalipun. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah.
Doa kepada Allah sudah gitu gini, Nabi Musa ajar cara wak emah kaya. Ni nak silah ni. Doa kepada Allah, Allah kabul. Maka Nabi Musa ajar cara ngirit emah. Ngirit emah dalam bukit. Ngirit emah dalam bukit, mari wak we jadi kerang padap. Wak we jadi gelai tali tekok. Sedekah pada masa ketika tu tak ada orang jual, tak ada orang nego. Masalah kerang padap orang Tino tak ada. Ya boleh buat go tu, boleh buat go ni sehingga ya tubik mari jual dia nak laku kaya-kaya dia sehingga harta dia saat ni tu banyak dengan hasilnya daripada yo kaya jual akan gelai cicing permata-permata intan hak dia boleh daripada ilmu hak Nabi Musa ajar ni 7,000 ekor kuda hak bawa anak koci utpak taruh tu sip yo. Bukan bawa tu sip, bawa anak koci. 7,000 ekor. Uta hak guna uta wak isi anak koci tepat taruh duit dia. Ya kaya. Sehingga Allah SWT waktu turun firman, kata kena keluar zakat. Kena keluar tak. Harta hak Tuhan beri dengan sepenuh-penuh dan lipa-lipa hesaning, kamu kena keluar tak kepada fakir-fakir miskin. Kepada orang yang asnak lapar. Fisabilillah di jalan agama Allah gitu gini semua tu. Dia berasa kata semua ni adalah usaha dia. Tak sakut dengan siapa-siapa dia. Aku orang tak tidur. Aku orang kaca duduk makan wak gotu ni. Aku orang gini emah. Aku semua. Orang lain orang pakai miskin semua tak ada siapa dia mai tolong aku seorang abuk. Kabar-kabar apabila boleh duit maka aku kena keluar. Dia tak nampak kata gia tu hak kena wi orang sesak tu adalah gia tu bukan gia orang sesak dak. Tu suruh bagi wi kaya tak stop out. Apabila wikaya tu hak ya tu tak ada kena wi ke Tuhan sebab jamai dulu jamai kau habis dulu tak apa Tuhan atas api putih mari ambil akan binatang atau akan kara-kara yang dia gerbel saat ni tapi jamai learning Tuhan suruh wi kepada ahli-ahli dia bermakna Tuhan suruh wi kepada 8% orang saat ni tu dia wasa kata dak usaha dia orang tak tidur orang lain jadi sedap orang kacak orang gitu gini jadi dia wasa kata dak tak campen kena bui kali gitu gini maka dia pun tak bui lepas daripada tu akhir kehidupan dia gapo yang dia jadi adalah kena serok ke tanah ketika dia kena serok ke tanah bukan serok rak kali dak Tuhan nak mikir lagi di atas yo ni buat salah dengan Tuhan ni. Tuhan nak buka lagi nak biar dem mikir. Mula-mula serok siapa kat buku lali dulu. Dia duduk sini lagi. Serok kat buku lali. Gapo askar dia, orang jong jaga dia, orang jong dia koncai dia gitu gini. Banyak boleh saya nak mari erek boleh saya nak mai pelepah dia daripada serok daripada bobing kalining. Lepas tu harta-harta kena serok pun sikit ya baru. Dia rasa pedih lagi. Tak ada duk gapo duk murih maki kau Nabi Musa gitu gini deh. Serok pula siapa kat lutut. Tak mikir lagi. Serok pula siapa kat pinggir. Tak mikir lagi. Serok pula siapa kat dada. Ni wasa nak habis harta semua pun apa pun tak ada dah. Kena serok kali dengan dia jatuh bawah babin juga. Apabila serok siapa kat dada nak siapa kat halqum. Ia takut. Dia takut, dia panggil Nabi Musa. Musa, tolongku lah Musa. Dia minta tolong Nabi Musa dah lah. Tolongku Musa, tolonglah Musa. Dia royak ke Nabi Musa, suruh Nabi Musa tolong. Kali ni aku nak keluar dah zakat. Kali ni aku nak dah kau. Aku tak usah saya dah kata aku gitu gini. Musa, mu tolong aku. Musa, mu tolong. Dia panggil nama Nabi Musa alaihissalam. Ketika jadi lagu tu, maka serok pula habis licing. Tuhan royak kepada Nabi Musa, "Hei Musa, jikalaulah korun tu panggil nama aku, pada masa ketika dia panggil nama mung tu, nescaya aku pelepah dia daripada serok tebami." Tapi tak ada arwah yang ingat ke makhluk lagi pada dengan aku. Selepas daripada aku suruh dia serok, suruh bumi serok tu. Dia tak ingat ke aku. Kalau dia sebut nama aku, Allah tolonglah aku Allah pada masa ketika dia kata Musa tolongkulah Musa ni maka Tuhan nak pelepah dah. Tapi nasib korun lagu tu lah learning duduk di neraka yang ketujuh.
Dia duduk dalam neraka yang habis-habis dahsyat, habis-habis seksa dan habis-habis takut. Api dalam neraka hok korun duduk, Firaun duduk, Haman duduk, Namrud duduk ni. Foksek kepala pengak ni. Awak duduk sini ni bukan panah dah. Api sejuk yang terlebih dahsyat dan seksa lebih daripada api panah lagi. Seksa api sejuk ni panah lebih daripada api panah lagi. Api bukan berwarna putih tapi jadi api berwarna hitam. Takut. Deh. Sabit tu ni contoh. Nabi kita pun pesan lah. Kepada umat-umat yo ajar cara pekoh tu. Kalau mung peron nate mung kena keluar zakat secara nate. Kambing wapa ekor keluar seko, kambing jate wapa ekor keluar seko. Ibu nate lembu pun seperti kerbau pun seperti lah. Ada kambing biri kibas semua ni ada bagi dia. Kalau berah, wapa gate, padi, wapa gate, kena keluar zakat. Ada zakat bagi dia belaka. Dan hok banyak sekali pada masa lalu adalah zakat nego. Zakat nego ni. Banyak orang tak buat padi, tak tanah jabik, tak tanah tamat, tak tanah gandum. Semua ni walaupun dia tak tanah tapi dia pernega maka kena keluar zakat, kena wakwi, kena cara. Tidak Nabi nampak dah pada malam Isra Mi'raj tu kena duk ambak, kena duk elok, tak ada kain baju pakai secopeng abuk, ada secopeng lik depan, secopeng lik belakang saja. Ya dak kena elok gi makan wazakum dan wahdorek. Pasal apa? Hidup di atas dunia makan lakoh tarokik hak tu hari kaya dah. Dia harta hak bukan hak dia tu yogi makan. Maka kena qada dengan dorek dan zakum. Habis tu Nabi kita nampak lah dua perkara dah gambaran ni. Deh. Jamin Nabi mula pun ramai. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi wasa saya nak keluar zakat. Jamin dulu bukan zakat nego, jamin Nabi dulu zakat wa tamah. Yo tak yo wak kebong tamah ke. Biar nak keluar wa tamah ni yo saya. Sabit tu Nabi kita pesan dan Nabi kita royak sama-sama perkenaan dengan zakat-zakat ni deh. Cukup kena keluar, cukup kena keluar. Jangan kita taruh. Bermakna kalau kita taruh ni silap sekuk ruakuk pun hak ni wallahu alam takut dorek dengan zakum duk tunggu kita juga. Cukup ni cukup tahu keluar, cukup tahu keluar deh. Sabit itulah tu ayat linuriyahu min ayatina. Gunanya perjalanan, hikmahnya perjalanan Nabi pada malam Isra Mi'raj tu supaya nak Nabi tengok dalil atau keterangan untuk nak tahu kepada umat-umat. Sudah Nabi kelik, Nabi boleh pergi royak ke umat ya pula. Boleh pergi ajar umat ya pula. Deh. Ketetek kejadian pada negeri akhirat esok nu. Kata negeri akhirat nu kita kena jumpa gapo nama tek. Kita kena temu dengan gapo nama tek. Nabi kita tengok dulu gidah pada malam Isra Mi'raj. Lepas tu boleh kelik mai royak ke kita. Sabit tu dalam kitab kita ada duk royak. Pia biasa pergi akhirat. Tak ada siapa dia biasa pergi kat sorabuk. Ada pia biasa pergi jalan sorabuk. Apa ulama tu duk royak, ulama ni duk royak kata disirat lah lagu tu. Syurga lagu tu, neraka lagu tu. Siapa dia tengok? Nabi tengok malam Isra Mi'raj tu hai buka ko Nabi tengok. Cerita ni dongeng ke? Cerita ni buat nawak ke? Cerita yang reka-reka naik di ke? Tak. Cerita ni ada sebut di dalam satu surah di dalam Quran iaitu surah Al-Isra. Tuhan kecek diri, Tuhan royak diri. Deh. Bermakna Tuhan royak kata Nabi kita besok jalan, Nabi kita besok tengok pada malam tu gitu gini tu. Tu orang jung royak sendiri di dalam Quran, di dalam surah Al-Isra. Lepas daripada Nabi duk hut hucai, orang panggil kata lakoh mari dua karo dah takut saja. Kemudian lakoh mari pula lepas daripada orang wah duduk pakai kais copeng hok kena makan wah dorek saat itu. Nabi tengok pula satu puak yang satu puak. Ada satu puak pula yang ada depan dia nya makan ni satu copeng daging. Ni bukan buk lontok ni dah. Tuhan nak royak nak priap tiap winapo. Kata lama umat Nabi lagu ni. Deh. Tuhan Nabi nampak pula. Pelik sungguh Nabi nampak orang ni pula. Ada seorang tu depan dia tu ada satu makan ni, ada satu pinggir daripada daging. Ada satu makan ni peseng daging duk depan dia. Ada dua pinggir. Sepinggir ni daging molek, sepinggir ni daging busuk.
Ada depan dia. We call choy, we pilih. Ada daging molek dengan daging busuk. Ada daging molek masak, molek bang sedap, sepinggir. Lepas tu ada daging buruk metoh busuk, sepinggir. Ada 2 pinggir depan dia. Kemudian lepas daripada tu, kabar-kabar Nabi pun duk fikir-fikir kali yo pilih hok molek lah makannya pasal telio bang sedap pun hok bang sedap deh. Lagi pula sedap nampak tengok bang sedap lagi, comel lagi, tak bang busuk lagi semua. Song-song pa pilih hok tu, kabar-kabar gi pilih hok busuk. Bubuh le mulut makan belai mutah belai makan belai mutah belai. Nabi pun pelik dah ni. Bak pola hok molek ada duk depan makan hak tok molek. Bakpo hok comel duk depan kace makan hok tok comel deh. Kemudian apabila ia pilih makan daging buruk, daging busuk sani, Nabi pun tanya, apa kau kesalahan orang ni wahai Jibril? Yo salah gapo yang dia sani siapa mata buta tak nampak kata mana molek mana tak molek ni. Deh. Maka Jibril jawab kata, ninglah Muhammad kena kepada umat tuan hamba juga. Kena kepada umat tuan hamba juga. Ada umat Nabi juga. Iaitu seorang-orang jatuh yang ada bini yang halal dah di rumah tapi duk ngorak dengan orang tino lek luar hak hare dengan dia. Ni kena orang jatuh mai dengar ni. Ada bukan orang tino duk. Ada juga. Orang tina kena dengar juga lah. Iaitu seorang laki-laki bandingnya supaya dengan seorang jatuh yang ada isteri yang halal dah di rumah tetapi nyoduk ngorak dengan orang tino yang lain. Orang panggil tinggal daging masak pergi makan daging buruk. Deh. Daging halal, daging masak ada di rumah tak seh duk pergi makan daging buruk, daging metah, daging busuk haram tu di luar tu deh. Sabit tu berkenaan dengan bini-bini ni, berkenaan dengan nikah-nikah ni Nabi kita ada royak. Nabi kata iza ra'ai ahadukum imra'atun hasanan fa'jabatuhu falyati ahluhu fa innal bad'a wahidan wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Nabi kata apabila melihat oleh seorang, Nabi royak, Nabi pesan ke orang jatuh-jatuh semua ni. Nabi pesan ke orang laki-laki di kalangan umat Nabi ni. Nabi kata, kalau kita kata suara Ustazah Wituk lagi kita dengar. Tak apa, tak pandai. Ustazah nak klik pergi royak ke ya? Suara. Biar dengar deh. Apabila melihat oleh seorang lelaki kamu, orang jatuh kepada satu perempuan yang comel, bermakna you keluar tu daripada rumah dia kita temu pak kijoyo ko atau tepi-tepi jalan di kedai makan ko, ikutlah kita temu orang tino yang comel, yang setuju di hati dia. Sedekah bukan bini dia lah ni, orang suku Sakak, setuju dengan hati dia. Pasal comel. Kemudian apabila muasa comel, setujulah padahal kamu tu sudah ada isteri dah di rumah. Deh, setuju tu ada bini dah di rumah. Nabi kata, bila mu tengok orang tino comel tu, falyati ahlahu, maka hendaklah kelik gi rumah, jangan duk kaceduk situ. Nabi pesan, Nabi ajar. Bukan kita ajar. Royak kalau royak ketuk lelaki, Nabi royak, bukan kita royak. Kita ni royak wah Nabi dah. Deh. Kemudian keliklah kalau nampak orang comel, kelik akan ahli engkau. Bermakna kalau wasa setuju, wasa kena kepada orang tina ni, tak usah kaca masuk dekat. Kelik gi rumah. Kelik gi rumah kita tu. Hak tempat ada bini kita tu. Kelik gi kepada bini, kelik gi kepada, kelik gi duk dengan bini kita tu. Kelik gi makan daging masak. Jangan duk makan daging buruk mentah, busuk. Deh. Mabuk. Deh. Kelik gi tidur duduk dengan bini mung hok duk rumah tu lah. Sebab Nabi kata gapo? Nabi mihet pun. Nabi kata sebab apa? Kerana bid'ah yakni parak. Parak ni kemaluan orang tino. Deh, awal ya wak pet orang tino tu Nabi kata. Itu supa tu lo ya belaka. Nabi kata supa ya belaka. Tak ada hak pisik seorang bo. Tu hewi supa belaka. Tak supa belaka. Hudah comel situ supa deh. Muka tak supa.
apa. Tapi kalau situ supo belako weh. Tak usah duk ngigan-ngigan. Comel dia tu bukan lagu lain. Dah. Supo ngomong kita belako. Deh. Lagu mana? Nabi kata lagu mana? Saya kena Nabi kata deh tak supa pun sikit-sikit ya deh hak-hak lain supa belaka. Nabi kata sebab apa? Yang boleh Nabi royak lagu tu sebab parak tu supa tulo ya belaka tetap kalau parak supa tetap kalau kemaluan orang Tina ni supa wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Lagu mana lek luar lagu tu lah rumah kita. Hak bini kita lagu tu. Hak bini kita lagu mana? Hak dia pun lagu tu lah. Tak so kacau duk luar sana terah. Yak long yak du tak so. Dia tu Nabi pesan tu tak sewi jatuh dalam berzina, tak sewi jatuh dalam perhubungan hare tak se deh. Sebagaimana sana supatullah jalah hak rumah kita tu Nabi kata. Sabit tu suruh kelik di rumah lalu dah. Kemudian Nabi bawa lepas daripada Nabi ke jahaning Nabi tengok orang atas duduk makan daging betah Nabi rasa nyanyo tengok keadaan dia kacau makan hok tak sedap kacau makan hok buruk saning Nabi lakoh gi pula Nabi jumpa pula belum lagi ni nak siapa di Baitul Muqaddis tiba-tiba Nabi nampak pula di tengah-tengah jalan wah Nabi duk jalan tu Nabi nampak ada sebatai kayu. Ada sebatai kayu duduk letai jalan. Ada sebatai kayu duduk letai jalan Nabi duk jalan ni. Nabi duk tengok sebatai kayu duk letai jalan saning, duk tengah-tengah jalan saning, bo orang lalu sakuk kain kok batai kayu tu. Lalu mari sakuk kain kok batai kayu. Lalu kita oleh gi mari khurus sakuk kain dengan batai kayu. Nabi kata Tuhan nak tunjuk gapo pula? Laka aku ni Jibril. Nabi tanya Jibril. Jibril pun jawab. Dia kata tu nak kena Tuhan nak royak kata ramai umatmu tu lagu tu. Ibarat kayu wa duduk sakuk kain orang tu kok tepi jalan tu iaitu Tuhan nak tunjuk kata umatmu ni ramai weh pasal nyakit ropok curi nyamung di tepi jalan ni ramai umatmu faham lagu deh. Deh nyamung ropok tepi jalan ciplon tu deh. Hak tu ramai lah di tengah jalan. Sabit tu lah Nabi tengok ramai umat yo hok perangai lagu tu, ramai umat yo hok perangai lagu ni. Lepas daripada situ Nabi kita jalan terus pergi pulak tiba-tiba jumpalah pulak pada satu kepulai pulak yang duk berenang dalam sungai darah. Nabi nampak tepi jalan sana ada satu sungai iaitu sungai yang penuh di dalam sungai tu dengan darah. Bukan air dok, bukan gapo dok. Penuh di dalam sungai tu dengan darah. Tiba-tiba ada pula dah sebasa manusia duduk atas tebing tu duduk pekong. Hak duduk berenang dalam sungai darah tu duduk berenang dah. Lepas tu orang hak duduk atas tebing ni duduk pekong dengan batu pula dah. Deh. Duduk pekong dengan batu. Kena ke dia bukan kena atas kepala, bukan kena gapo, masuk dalam mulut terus pergi kepada perut. Orang kena pekong saat ni tu kena daripada batu hak orang atas tebing duk pekong ni masuk dalam mulut terus dalam perut. Dah ke diri tu duk berenang dalam sungai darah dah. Kemudian lepas daripada tu maka Nabi SAW pun tanya Jibril, apa kelakuan orang tu? Jibril duk buat gapo lah waktu tu? Duk main gapo tu duk berenang dalam sungai darah. Hak tu duk pekong masuk dalam mulut tu bek ko jubur ni gapo ni? Maka Jibril pun goyak kepada Nabi. Dia jawab, tulah kena kepada umatmu juga tu Nabi tu yang duduk di dalam dunia dulu dia suka makan reba. Suka makan reba. Jual gapo bergaul dengan reba. Deh, makan riba orang panggil. Kindok biar. Deh makan riba. Riba ni barang yang riba ni barang yang lebih daripada hak kita. Deh, kita taruh duit tanakan ke atau bukan hak kita dah. Seperti kita jual, kita makan mata kilo. Bukan hak kita tu hak dia. Ya beli sekilo kena cukup lah 10 bunga. Ni kita wis 9 bunga. Sebunga lagi tu hak dia. Hak dia. Apa dia makan? Kita makan riba lah kita ni. Dan jangan tu. Jadi riba dah. Orang riba ni lah Nabi tunjuk. Kamawe di kalangan
umat-umatmu makan riba. Dia makan riba. Maka riba tu ialah hak lebih. Hak lebih daripada hak bukan hak kita dah. Semasa sahabat dulu banyak benar lah makan riba ni. Ada banyak benar makan riba. Orang dalam kampung tu pakai makan riba belaka. Sebab apa? Jadi kalau mata kelo, ya letak batu, kalau letak gapo nak berat mata kelo tu. Orang hak duk jual pok bubuh batu dalam tu mari makan riba lah tu. Nak berat tu kan? Atau timbe air, timbe gapo tu makan riba. Deh. Orang jual ikan jual baru nak ingat tu. Ya kata. Ya kata. Tu ikutlah. Tu dia lah makan riba. Deh. Kita tak ada gapo. Kita sebi kita tengok. Deh. Sabit tu lah kalau kita jujur sungguh tak ada kena kata, tak ada kena gapo deh. Pasal timbe-timbe ni. Kecuali kita rayak betul benar lah dah. Ikan kita ni bukan kita jual kilo, kita jual ekor. Tak apa. Deh, minyak setong. Misalnya kata, minyak kita ni setong 250 kok. Misalnya kata kita jual lagu tu. Kita ayak tak setong, kita tak ada ayak tak 10 lik. Ni minyak kita 10 lik 205, 204. Kenapa tak penuh kali? Dalam jebol pun tak penuh, dalam tong pun tak penuh. Tu riba lah jadi deh. Sebab tu kita kena beringat. Saya royak waktu turun dalam Quran. Lepas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, lepas daripada Allah Subhanahu wa taala tengok keadaan umat Nabi Muhammad ni dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad pakak makan riba, tak takut kau makan riba ni, Tuhan pun waktu turun ayat di dalam Quran, firman wahyu waktu turun la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ada ayat ni dalam Quran, jangan kamu makan riba. Jangan kamu duk gelebat dengan riba. Kalau ada riba, kalau ada duit lebih, maka kita buatlah barang yang boleh buat dengan dia. Pasal duit riba ni duit tak cuci. Ada duit riba, maka kita kena buat sataran nak. Jangan ada tuwe benda tu. Nak buat apa pun boleh. Tapi jangan duk ada tuwe. Benda tu tak ada tuwe. Jangan dikatakan hak makalah. Hak tu, hak ni, hak ya tu, hak ya ni. Tak boleh. Seperti jambe sataran nak buat. Dek. Gapo Pak duk sataran nak buat. Rokah sataran nak buat. Ikut buat lah gapo. Hak bukan tak ada tuwe, boleh buat lalu. Seperti tembok gapo tak ada tuwe kan tu. Jangan ngaku diri tuwe, tak apa lalu dah. Cuma pas tu lagi. Kalau kita ada duit riba, jangan sedekah. Saya ramai orang duit riba ko ustaz suruh ustaz lagi catkan mau sekolah deh. Kita buat daripada duit riba tu jambe 2-3 butir, kita buat tepak kok gapo kok 6 untuk buat basuh berok, basuh kecing anak pergi dengan ngajar apa gitu gini kan. Jadi hak yawi tu yo hari dari siapa? Sedekah ni duit riba. Jangan sedekah duit riba. Tak boleh kayak kata kita bubi. Tak boleh. Sebab kita bukan tuwe. Kita bukan tuwe, dia bukan duit kita. Kita kena kayak ni riba, kita tolong ambil di tanakan. Tak tu ya kita kena buat. Kita kena ayat kata ni riba, tolong cakkanlah moga kita tolong ambil dah di tanakan. Tak tu lah. Nak atau sedekah duit riba ni. Tak boleh. Dek. Tak sah lalu dah. Sedekah pak tak sah. Orang nak ambil pun takut. Takut jadi lagu lain. Sebab tu ingatlah kalau kita ada riba walaupun 13 kok sekuk sekalipun jangan kata bericak. Jangan kata bericak ดอกเบี้ย ไม่ได้ไม่สามารถบริจาคได้เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของดอกเบี้ยnak buat gapo ikutlah. Tapi tak usah pergi letak lah pasal duit tu tak comel nak pergi beli lapung, buat beg apa ni tak boleh hak tu. Cuma boleh buat hak duk tanah ni. Seperti mana loke. Beli gapo? Kerek. Gapo ikutlah. Atau pasu-pasu bunga hak depan boleh berlaku. Hak jadi sataran nak jangan letak rumah kita. Kita beli pasu bunga tak depan rumah boleh ke dak? Tak boleh. Hak tu ada tuwe. Pasu bunga pia kata pasu bunga ya tu ada nama tak boleh. Ni ni dia jadi orang panggil kata hak sataran nak ikutlah. Nak ambil, nak beli kisi, nak beli gapo, orang panggil sataran nak tak apa deh.
Satara nak gak kebanyak ke gak kok masjid, kok Setan songkrok, kok maskolah, kok gitulah tadika deh banyak ke. Tak ada pi jadi tuwe situ tu. Tu pesan jangan makan riba. Deh. Kemudian Nabi jalan-jalan lagi pula, kabar-kabar Nabi nampak pula pelik pula dah keadaan dan kelakuan orang ni. Keadaan dan kelakuan orang ni pelik lagu mana weh? Pelik lagu ni. Pelik sungguh nampak bodoh. Yang ni duduk punggah kayu api. Ya dah berkah kayu api. Duk punggah kayu api, punggah kayu api. Punggah banyak dah biar. Akak tak tapalo. Berat waktu orang mari ambil tambah lagi. Berat saat ni waktu orang mari tambah. Tambah akak berat. Berat pula waktu orang mari. Akak mari tambah pula. Bukan kata tak erat dah tu waktu orang waktu beg we tinggal sikit dak. Ni kau berat kau tambah. Kau berat kau tambah. Nabi tanya apa lah orang tu yang boleh kau berat kau tambah, bukan kata kau berat kau buai ya dak. Nek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tanya Jibril tentang orang yang duduk bekah kayu api saat ni, maka Jibril pun jawab kata, tulah nak kena umat tu hamba juga tu yang tahu dah kata diri tak erat nak tanggung amanah, kace sanggup juga. Tahu dah kata tak erat amanah. Tak erat nak pikir kali amanah ni. Tapi kace juga tu sanggup. Seperti mana kata, hey, mu nak pergi ke dak situ, mu nak pergi ke dak sini. Kita dalam hati tu tak tahu kata nak pergi ke tak segi. Kita tak cerak lagi nak pergi ke tak segi. Sanggup tu. Tak apa. Mu sanggup kata mu tak luar gitu. Tak apa, sanggup dululah. Nanti tak lagi kita nanti tomula ke dia. Lagu ning ni orang panggil orang berkah kayu api tak erat kaca tambah. Tak erat kaca tambah. Orang mari tinggal duit ke kita. Pergi dulu duit kita nak pergi Mekah ni. Tinggal dulu nanti kita klik kita nak ambil lah. Kita tinggal masa kita pergi Mekah 18 hari 15 hari misal kata. Tinggal masuk kita apabila kita mu sanggup ke dak, mu boleh cara ke dak? Boleh gitu gini. Kita amanah ke dak? Amanah tak ambil tak gapo. Kabar-kabar tak ada duit sikit, ambil hak tu makan. Kabar-kabar bergetai dulu tak ada duit nak bayar. Apabila jadi lagu tu, apabila tuan kelik nak bayar tak leh. Ni orang panggil sanggup, amanah wasarak tapi tuan tak erat. Ni tuan kata ramai we umatmu hak pesen kena amanah lagu ni. Orang kena amanah orang ni ke, deh. Orang kena amanah orang tak akan boleh masuk syurga Allah SWT. Tak akan boleh masuk syurga orang kena amanah. Sebab tu nak sanggup kena fikir dulu kurak ke tak erat. Nak pergi situ nak buat kau tu nak janji kau tu ni kena fikir dulu. Erat ke tak erat si kita. Ni, deh. Back. Apa kayu api fun. Back my fun. Deh. Maka Nabi SAW pun jalan lagi. Wapa golongnya orang tak tahulah hak Nabi lepas hak tu nak tunjuk ke Nabi. Deh. Maka Nabi jalan lagi pula. Apabila Nabi jalan lagi pula tu Nabi tengok satu puak tu duk ambil guting besi, duk guting lidah diri. Lidah ambil guting kerapa. Tio pula sama ke mana? Guting lidah. Guting putus sambung klik mula guting pula. Guting putus sambung klik mula guting pula. Maka Nabi SAW pun tanya siapa dia lah tu kesalahan apa tu wahai Jibril. Lemahnya tengok kepada dia. Guting lidah sendiri dengan guting maga guting besi saat ni nampak tak heret-heret sikit abuknya dia tu. Maka Jibril tanya Nabi lagu tu. Maka Jibril pun jawab tu lah khutbahul fitnah. Iaitu pensyarah-pensyarah yang kata pandai tapi diri tak buat. Orang yang ngajar tapi tak boleh nak buat amal diri. Hak royak ni hak wajib, bukan hak sunat. Hak sunat royak lah sebako sabit hukum dia tak buat tak apa. Tapi hak wajib, hak yang royak ni hak serta dia tak buat. Seperti mana dia ajar orang suruh puasa bulan Ramadan sedangkan dia tak puasa.
Dia royak korang suruh semaya 5 waktu sedekah dia tak semaya. Ni orang panggil pensyarah-pensyarah yang peseng pandai kecek saja diri tak buat. Pandai suruh orang saja diri tak buat. Maka akhir-akhirnya kena jadi lagu ni lah. Kena guting lidah sendiri. Sebab apa? Pandai royak korang saja, buat tak pandai. Deh. Kemudian Nabi tengok pula selepas daripada tu Nabi nampak orang duk kekang dada dengan kuku mago. Duk kekang. Kuku ni panjang sehasta sosok jari kuku. Lepas tu kuku panjang super dengan pedai, kuku panjang super dengan pisau, apa kau duk garu muka, garu dada kekang muka. Siapa kau sute tubuh badan ni bilo, siapa kau sute tubuh badan ni lekat paruk habis licin. Darah sute tubuh badan Nabi kata apa nama lah si orang ni yang jadi kuku dia begitu mau lalu sehingga siapa kekang dada kekang muka sehingga siapa ko dia saat itu berdarah dan lekat paruk gitu mau lalu tu sute tubuh badan. Maka Nabi tanya Jibril, orang ni kesalahan apa ni yang boleh duduk kekang dada kekang muka ni? Maka Nabi kata tulah nak royak kata manusia yang wahi makan daging manusia. Manusia wahi makan daging sesama manusia. Gapo ibarat daripada ngupak. Orang wahi ngupak, wahi kecek haure. Ngupak ni kita kena takrif ngupak. Ramai orang tak kena takrif ngupak ni. Orang tu yang kayak gini, aku bukan nak ngupak ni. Aku nak oyak hak sungguh. Aku bukan nak ngupak ni, aku nak bercara. Aku bukan nak ngupak ni, aku nak periha. Misalnya kata, ngupak ni gapo? Tak ada ngupak. Tak ada ngupak ni, kita kecek hadiah tu. Sore lagi. Kita kecek sore lagi di lek belakang orang tu. Kalau kita kecek di depan, orang panggil ke lain. Kita kecek sore lagi lek belakang dia tu serta dengan kalau dia tu mari dengar kita kecek dia tu yo marah. Tak kira tu sungguh kena wok. Kalau nawak misalnya kata nawak. Dia marah sungguh dia menawak hadiah dia tak ada buat dia tak ada buat lagu tu misalkan nawak. Giroyak hadiah tu nawak pula yo marah. Lagu ni orang panggil ngupak serta dusta. Dua kedi nah. Ni. Hak kejak tak sungguh ni ada 2 kedi. Kedi rek kau ke ngupak, kediที่2 kau ke nawak. Dusta. Kedi dusta selagi. Ada 2 kedi. Tapi kalau dia geroyak wah sungguh. Ya tu gak mu pendek. Misalnya kata. Kalau dia dengar ya pendek sungguh. Nah, aku gi umur yo kedeh muda. Misalnya kata dia. Ni pendek. Itulah mu tak kenal kau tu mamak pendek misalnya kata. Dek kau ada ke nama mamak pendek sini. Nah. Misal gelak jadi orang perkata lagu tu. Kita kejak lagu tu. Yo kalau dengar yo marah yo murah tu. Ni kena 1 kedi. Sebab kedi yang kenanya ngupak. Sebab apa? Ya kena kedi ngupak. Sebab yo kecek barang hok mamak tu tak kena. Mamak genah sungguh ke dah? Genah sungguh. Tak boleh. Kalau tuai ya tak reda tak boleh. Walaupun 10 orang pendek pun tak boleh. Dek kalau tuai ya tak reda. Nama supaya nama kita molek pada makan molek. Kita tak kenal. Tak panggil ngupak tu. Tu di sisi sebut teh. Honing ni lasana. Kita wari bagi yang aib bagi dia. Seperti mana kudung ke. Ikutlah gapo pun. Panggil gotu goning deh. Kalau ya reda tak apa seperti mana misal kata dahdung. Dan misalnya kata orang panggil dahdung. Yo tak apa, yo tak ada gapo. Yo ke orang panggil kata cuden. Yo dah saya, yo dah yo tak ada marah, tak ada murah yo diri pun pasal kaya gagu tu. Ni tak panggil ngupak. Hak panggil ngupak kalau tuwe tu tak reda marah. Kalau aku marah tak leh. Hak tu orang panggil ngupak. Kena 1 kedi ngupak ni. Ngupak ni dosa sakut dengan manusia.
dosa sakut dengan manusia ni bermakna tak lepas kalau kita tak minta maaf dengan tuan ya belum pada mati. Kita nak giroyak ke aku gak wehilah kata kamu pendek sama je nak marah nak. Wani kau dok giroyak kau lagu tu bagus ni aku kata kamu pendek. Halah pendek tak apa lagi kata takutnya tok laki lah bini lah gapo lah ni orang marah deh. Sabit tu lah kita kena jauhkan daripada kau lagu ni sebab apa Nabi nampak doh pada malam Isra Mi'raj orang duk kekam muka kekam dada dengan kuku magoh kih ngupak sat ni. Bulu tak bulu pun tak boleh. Ada orang mama pun. Ada. Kalau ya reda tak apa, ya tak ada gapo. Aku dah kubulu sungguh tak apa. Misal tak apa lagi tu. Nah. Biar tak kita kaya tak. Kalau kita tak ya tak reda kita lah ngupak kita saja. Ada. Kemudian Nabi kita pun jalan terus pergi pula mak kalau dapat. Tiba-tiba Nabi nampak ada lubang satu lubang. Dia ada satu lubang sepik ya lubang tu. Sepik tara lubang jarum. Lubang jarum kita nak buat nyucuk tu lah. Satulah. Nabi nampak ada lubang sepik ya. Lubang sepik ni kemudian Nabi duk fati kok lubang sepik tu. Kabar-kabar tubik lembu besar ya kok lubang tu. Nabi pelik lah. Apa nak mau pula dah ni tu nak tunjuk gapo pula dah. Deh. Lubang tu sepik deh. Deh. Ada lubang sepik kemudian tubik lembu besar yang tak menasabah nak boleh tubik kok lubang sepik sat ni. คาดไม่ถึงว่า nak tubik lembu besar gitu mo daripada lubang halus sat ni. Deh. Tubik lembu jantan besar tu tubik mari dah. Lembu tubik mai luar pada lubang dah. Tubik lembu jantan besar, lembu jantan potong kelip mula nak masuk kelip mula kok lubang kecil sat ni. Dok tonyoh nak masuk kok lubang hak sat ni lah. Tonyoh setara mana tonyoh nak masuk pun tak masuk. Tak boleh masuk dah. Dia bermakna tak boleh nak pergi dah. Deh. Maka Nabi pun tanya ning Tuhan nak tunjuk gapo kat aku ni Jibril. Maka Jibril jawab tu lah ibarat kata lubang mulut manusia tu sepik ya tapi kecek pe tu besar. Lubang mulut supaya lubang jagung. Tapi kecek supaya lembu jatah sanding. Boh tubik tak suka. Kapal tubik kok mulut ya. Kapal tubik pun tubik kereta menjadi pun tubik semua tubik kok mulut ya belakang. Buah besar pada lubang mulut. Ni deh. Lubang mulut tu sepik saja tetapi kecek besar. Kecek pe kita ni kalau tubik dah ke deh nak masuk klik semula tak leh dah huduh molek comel huduh pun duk luas situlah. Deh. Kalau kita salah kecek gapo pun ya duk luas situ dah. Ya nak klik supaya lembu sat ni tak boleh tonyoh klik mula masuk dalam lubang kecil tu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deh. Kullu kalami bani Adam alaihi la lahu illam bil ma'ruf au nahya 'anil munkar au dzikrillah taala. Nabi kita kecek, Nabi kita royak, Nabi kita sabda, setiap kecek pe manusia tu kebanyakan nak jadi mudarat, tak usah jadi orang kecek kuat, tak usah jadi orang kecek banyak, tak usah jadi orang mulut banyak lah. Sebab banyak ke hok kecek nak tubik ni nak jadi mudarat belaka. Di atas diri sendiri, kabar-kabar mati dengan mulut sendiri pun ada juga. Tiada munafaat mana bak kecek banyak ni. Kecuali hak nak jadi munafaat, lari orang buat jahat, suruh orang buat baik, lepas tu zikrillah, zikir kau Tuhan. Tara tu ya hak ada munafaat. Lebih daripada tu tak salah. Kalau kita pergi cerita bari haura, kata kita ni sarane lah, gotulah. Dek. Kalau kita berkecek banyak orang tahu siapa kau pe perangai kita pun ada dengan kecek pe kita. Sabit semua tu kecek pe banyak tak ada munafaat, mudarat saja-saja. Sabit tu hak boleh munafaat, suruh orang buat baik, larang buat jahat, zikir ingat ti kau Tuhan. Tara tu ya hak boleh pahala. Pepatah orang tua dulu. Dia kata gana, mulut kamu itu sopa rima bagi kamu nak terkai kamu bila-bila pemasa pun boleh. Boleh buat jadi kamu mati dengan dia tu. Dan pepatah orang Arab kata, kebanyakan gelecoh
Kaki tak mati, banyak ke gelecoh mulut, gelecoh lidah tu hok nak buat jadi mati. Deh silap kecek, silap gapo gitu gini sikit mati. Deh. Salah kain tak apa, salah mulut ingat lama. Deh sabit tu ingatlah bab kecek kita ni kita kena beringat sikit deh. Kemudian Nabi kita jalan-jalan lagi pula datang-datang bunyi orang panggil Muhammad. Tunggu dulu setak. Bunyi suara. Terik ni tak nampak tu weh. Hak selama kening duk jalan mari nampak tu nampak puak ni duk gitu gini. Tapi terik ni bunyi suara saja tak nampak tu Bunyi panggil Nabi. Muhammad tunggu dulu setak. Muhammad tunggu dulu setak. Aku nak tanya mugamung. Nabi buat tak ega sebab Nabi tak takut juga. Sebab Nabi tak besok gitu gini ke. Nabi tak buat tak heran, Nabi buat tak doli, Nabi buat tak tahu, tak nyohok lah, Nabi tak nyohok deh. Mi siang riak deh,แต่ว่า Nabi ไม่ขานเสียงเรียกว่านบีหยุดก่อนมีเรื่องจะถาม นบีหยุดก่อนมีเรื่องจะถามya tu bek lagu tu lah bunyi lagu tu. Bunyi lagu tu Nabi kitaทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้deh. Nabi kita buat tak tahu gitu. Maka Jibril kata mujulah Muhammad. Mung tak jawab suara saaning. ดีแล้วมุฮัมมัดจิบรออีลบอกท่านนบีดีแล้วท่านนบีที่ท่านนบีไม่ขานรับเสียงเรียกเมื่อกี้เพราะว่านั่นก็คือเสียงของยะฮูดีseorang Yahudi duk panggil Nabi SAW. Mujulah Nabi kita tak jawab. Sebab Jibril kata kalulah kamu jawab seorang Yahudi sani nascaya malah umat-umatmu jadi balik jadi Yahudi. Kalau mung saning tu yakni kanrap atau nyohok seorang Yahudi saning ramalah umatmu nak tukar agama jadi agama Yahudi. Deh. Dan Nabi jalan-jalan lagi pula bunyi pula dah satu suara yakni panggil supaya saning juga. Nabi pun muka tahu dah saat ni tak jawab juga hak terik ni. Tak jawab juga terik ni. Jibril pun ngoyak ke Nabi. Mujulah mu tak jawab juga Muhammad hak terik yang kedua ni. Pasal terik yang kedua ni suara Nasara atau suara bagi Nasrani Kristian. Kalau mu jawab ramalah di kalangan umat-umat mung tu berugama dengan agama Nasara, tukar agama daripada agama mung kepada agama Nasara. Ni setara Nabi kita tak jawab ni. Buat nak tampung masuk mari dah. Cara hidup, cara duduk, cara nikah, cara pergi derak gapo semua tu orang Yahudi belaka dah. Kelubung tak kelubung semua tu jadi lagu tu belaka dah. Sabit tu lah nasebah pakai pun turut Yahudi dah. Nasebah makan minum pun turut Yahudi dah. Nasebah nikah kahwin pun turut Yahudi dah. Akhlak-akhlak perangai semua nak jadi Yahudi habis dah lala ni. Tu setara Nabi kita tak jawab tu, tak menyohok tu. Tak menyohok tu. Lagu mana? Alik bawah ni Yahudi, alik atas Islam lagi ada lagi kalau lubung kecil apa lo. Sampai tu kita kena buat deh, kena usaha. Dengar suara gitu gini saat ni. Bunyi suara gitu gini, Nabi kita tu tak jawab, mujur dah tak jawab. Kalau Nabi ni tahu Nabi kita tak jawab, kalau Nabi kita jawab bakal penuh penalah. Nabi kita berjalan-jalan lagi duk tunggu nak tengok pula gapo yang Allah SWT nak tunjuk lagi kepada dia. Kabar-kabar nampak Masjidil Aqsa. Nampak dah Masjidil Aqsa. Siapa dah di Baitul Muqaddis? Siapa dah? Kemudian Nabi nampak dah tetap kala tu Nabi nampak dah Baitul Muqaddis dan tetap kala siapa Nabi di Baitul Muqaddis turunlah Nabi daripada belakang borok. Apabila Nabi turun daripada belakang borok siap apa gitu gini Nabi pun ambil borok gi ikat di batu apa dia panggil. Batu sakhra tu lah, batu apa? Batu tak rapat tanah tu. Batu apa kau dulu ni rapat tanah deh. Dulu kona ni tekoh Nabi ambil borok gi tamak ni duduk rapat tanah. Duduk tanah lagi. Deh. Kemudian maka Nabi SAW ambil gi ikat di batu apa tu. Lepas daripada tu maka Jibril pun ambil lah borok orang Nabi tu gi ikat di batu apa tu nak Jibril ambil gi ikat di pintu masjid. Kalau biasa pergi di Masjidil Aqsa di Palestin dia ada pintu mana-mana di Masjidil Aqsa tu hak Nabi biasa
ikat borok ada ya ada wak senjalak ada wak tanda kata sini biasa ikat borok deh. Maka di hadis ni kita boleh buat mikir dan kita boleh ambil contoh Nabi kita. Contoh Nabi kita lagu mana? Jikalau kita seanding tu peron nate. Nah, kalau kita peron ibu nate apa-apa sekalipun, itik ke, lembu ke, kambing ke, apa sekalipun, kita kena kurung, kita kena ikat, kita jangan duk ganggu dengan orang jire-jire kita. Bukan kata kita pero kambing tahip penuh depan rumah demo. Kita pero kambing lada demo kena makan habis. Ni jangan. Kita ambil perangai Rasulullah pada malam Isra tu, Rasulullah tu ambil borok gikat di pintu masjid, ikat di batu hapa. Sedekah borok kalau tak gikat pun dia tak lari. Dah, dia tak lari dah. Dia tak lari, dia tak gapo kalau tak gikat pun. Tapi Nabi gikat juga. Pasal Nabi nak tunjuk perangai ningko umat dia. Dek. Kalau waktu jadi mudarat orang tak boleh pero ibu nate dah. Dek. Binat borok ni kepala borok kalau tak ikat pun dia binatang syurga. Kalau tak ikat pun dia tak apa dah. Tiba-tiba Nabi ikat juga. Isyarat kata jikalau kita nak pero binatang apa-apa maka kita kena ikat, kena kurung baru tak jadi masalah dengan sejiri kita, dengan saing tepi rumah kita. Kemudian Nabi pun masuk pergi di dalam masjid dan Nabi pun semayalah 2 rakaat nama semaya tahiyatul masjid. Belum daripada siapa masjid, belum daripada nak duduk nyatok dalam masjid tu Nabi maya dulu 2 rakaat. Masjid ni Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Setelah tu Jibril pun Jibril lah orang behnya. Beh gapo tak tahu. Zuhur asal isang ngorek tak ada lagi ni. Beh panggil orang main maya. Beh ni panggil orang main maya lah. Jibril Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lah Jibril ni. Nah. Jibril Nabi kata kawal-kawal roh anbiya dan roh rasul-rasul hak dulu-dulu dan kawal-kawal melekat pun turun penuh mari ke Baitul Muqaddis. Mari di Pak Nabi duduk tu jugalah. Penuh kali ni bukan Nabi seorang ramai pakak turun mari di kalangan roh-roh Nabi dulu-dulu, roh rasul-rasul dulu-dulunya pakak turun mari belaka, mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk gi di dalam Masjidil Aqsa. Apabila roh Nabi pakak turun mari, kemudiannya pakak tengok aku, nak tahu kata piyo nak jadi tu imej maya sebentar lagi. Pasal Nabi belakang. Dalam masjid tu Nabi belakang. Semenjak daripada Nabi ada sampai Nabi Muhammad. Kemudian bukan orang lelaki-lelaki saja. Kalau kita pergi di kalangan orang alim-alim seperti mana ada nak babo babo zu, babo ding, misalnya ada babo ramai-ramai babo ni. Sikit juga siapa dia nak jadi imej lagi. Pasal jadi babo-babo belako, okay dek? Lagu tu juga pada masa di dalam masjid ketika tu pakak duk tengok aku nak tahu kata siapa dia nak jadi imej serta lagi. Nabi ada kau jadi imej, Nabi Nuh kau jadi imej. Pasal orang ada sejarah, ada kodi belako deh. Dia nak jadi imej serta lagi. Tiba-tiba dalam masa orang pakak duk seke saat itu. Nah, Jibril pun pergi tangan Nabi, tolak Nabi, suruh Nabi lah jadi tu imej. Yang jadi makmum semua di belakang dia tu para-para Nabi dan Rasul saja. Di sini lah cerak lalu dah. Pakai kerak sing lalu dah. Kata Nabi kita tu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala Nabi dan ketua bagi segala Rasul. Malah tu Nabi turun mari belakang dah, tapi Nabi kita ni jadi tu imej. Nabi tu imej belakang dah, tapi Nabi kita jadi tu imej. Iaitu ketua bagi segala Nabi dan ketua bagi segala Rasul. Nabi pun semayalah situ 2 rakaat. Deh ambil 5 tepat Nabi kita semaya. Pertama Madinatul Munawwarah, yang kedua negeri Madian, yang ketiga di Bukit Tursina, yang keempat di Baitul Lahmi Rumah Daging, yang kelima di Masjidil Aqsa di Palestin. Sekali dengan para-para Nabi ramai-ramai. 5 tepat Nabi kita semaya. Ning lah nak isyarat kata Nabi kita nak boleh semaya perlu 5 waktu dan umat-umat Nabi kena kerja semaya 5 waktu. Jadi Nabi kita sebuti 5 tepat pada malam itu. Deh.
Lepas daripada Nabi maya siap gitu gini, belum daripada nak jalan gepok yang kedua ni, Nabi kita pun berehatlah duduk di Masjidil Aqsa. Kita ni. Kemudian jalan mari jauh. Kalau guna masa biasa-biasa, masa dunia, tak ada naik borok, naik kuda uta ni, sanduan. Tahu siapa. Tapi Nabi ni dengan serta-merta sapa dah ni. Jalan jauh dah. Wasa dahaga dah. Wasa lapak air. Wasa dahaga air. Kemudian maka Jibril pun ambil air mari 2 bekah kepada Nabi. Ambil air mari 2 bekah. Dia songkel. Satu susu, yang keduanya arok. Salah satu bekah tu susu, salah satu bekah tu arok. Maka Nabi pun pilih lah minum susu. Nabi kita pilih minum susu. Maka kata Jibril ketika Nabi kita minum susu siap apa gitu gini ile dah dahaga, maka Jibril royak ke Nabi, mujulah Jibril kata ke Nabi, mujulah Nabi mu minum susu. Kalau lah mu tu ambil arak, minum arak, nascaya banyaklah umat tu hamba minum arak masa depan tu. Deh. Dalihan Nabi kita pilih minum susu tu pun ada banyak lagi umat dia wa duduk mabuk pening kok tepi patah kok bawa ponta deh ramai lagi lagu tu deh. Lepas pada tu kemudian Nabi kita minum susu apa siap gitu gini, Nabi paling kok sebelah lek kanan nampak bayat-bayat Elio. Nabi tengok Allah jumpa dengan hurul aini, anak bidadari. Dia mari sambut Nabi jok tah dunia lagi dah. Anak bidadari ni. Nabi tengok anak bidadari Allah comelnya, maka nak boleh kau siapa ni bidadari ni. Bidadari ni dia royak dah. Tuan kita ni dia jatuh ya, tetapi gak harap-harap boleh kau kita ni lah belaka dah dia kata. Maka Nabi pun wisale lah kau anak bidadari tu, Assalamualaikum. Ya wisale kepada anak bidadari Nabi kita. Dia pun si anak bidadari sana pun jawab salam Nabi. Waalaikumsalam tu dengar lemah lembut. Ya Aisyah tak bisa dengar lagi Nabi kata. Suara lemah lembut seperti mana anak bidadari sana. Sedaknya suara dia. Kemudian Nabi pun tanya. Nabi tanya, Antunna liman. Doklah. Mung ni comel lote lagu ni mo lalu ni. Tu hecede kopi yo kok ni. Nabi tanya anak bidadari. Tu comel lote gini mau lalu. Tu aja ada kau siapa ni? Dia pun jawab kata saya ni ke Rasulullah. Tak pilih siapa-siapa. Tak ada pilih sepik. Tak ada pilih gapo. Tak pilih siapa-siapa. Asal kau tu mati dalam tekun ibadat kepada Allah. Dan menuntut ilmu. Dia bolehlah jadi tok laki ambo. Dia jawab kau Nabi SAW. Siapa-siapa dia amo tak pilih. Orang boleh jadi tok laki ambo. Iaitu orang yang tekun ibadat kepada Allah. Serta mati dalam belajar ilmu. Dalam menuntut ilmu. Maka dia boleh jadi tok laki ambo lah. Adapun isteri buat kita, yang ni tu kita kata orang-orang Tino tu tak usah duk cemburu lah dengan bidadari tu. Jangan duk buat berdeki apa nak marah kau bidadari, siapa kau jadi teru dengan bidadari apa nak kotok laki kita pula ni. Jangan duduk buat seteru main. Sebab apa? Sebab Tuhan royak kata bidadari dengan kita si isteri yang solehah masuk di dalam syurga, jangan isteri kita tu lebih 7 kali ganda. Cik tahu. Comel kita. Bidadari tu comel dah. Comel kita 7 kali ganda lagi. Nak comel ku mana gigi tak ada ni lah ni. Tak apa tu hari gigi lain. Nak comel lagu mana kecup buruk tak apa. Dah gigi dia syurga tu hari terik klik semula. Nak jamil lagu mana? Semua orang datang dunia tak supa belaka. Rendah lah, tinggi telajak lah, gemuk lah, kuruh lah, gitu lah, hitam lah, putih lah. Semua ni. Apabila masuk dalam syurga, mak tertahan Nabi licin. Mati umur 80 tak jadi 80 naling lah. Mati umur 80 hidup cuk dalam syurga. Bukan. 80 jadi 32 belaka. Semua orang mati umur ni tahun pun jadi 32. Orang mati 12 tahun pun jadi 32. Orang mati umur 60 pun 32. Mati umur berapa-berapa sekali pun 32, 33. Umur mak tertahan orang. Tu, duk tengah gagah, duk tengah molek, duk tengah cukup lekat, duk tengah naik sengor kalau manusia pada masa ketika tu. Deh.
Comel kita 7 kali ganda. Pakai kita bayar ke lah. Ada hak comel 7 kali ganda dengan hak comel biasa ni. Untuk laki kita pilih pio. Hanya pilih kita lah. Dia tak ada kena pusing. Tak ada kena gapo. Dia. Dia tak ada nak ke hak sekali ganda dengan 7 kali gandanya. Pilih 7 kali ganda. Sebab tu syarat kita kena duduk jadi isteri yang solehah. Kena duduk jadi molek. Kena duduk jadi berjuru. Bukan kata duduk ikut dia suka. Ngepek kau tu laki tu tak cara mulut banyak gapo banyak karo deraka kau tu laki gimana tak goyak tu si hak lagu tu tak comel bidadari comel pada kita bahkan kita tak boleh masuk dulu gitu dalam syurga kali dengan dia dek. Habis itulah kita kena usahalah jadi kita ni jadi comel lebih daripada bidadari. Deh. Bidadari duk dalam syurga ya duk nyanyi gitu laki kita dengar. Semua yang ambil hati pandai. Orang panggil yang ambil hati panah, ya duduk cara panah, pas comel lagi, janguk lagi, sekali ya senyum bidadari ni Jibril sujud, dia ingat tas nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Tuhan atas sujud ke apa Jibril? Sujud kepada engkau ya Allah. So, tu cahaya gigi yo, cahaya gigi bidadari, janguk taruh tu nak ayat kata. Pas kita 7 kali ganda lagi. Banyak. Jadi dalam syurga ke, dalam riwayat kata, dia duduk nyanyi. Nyanyi kotuk laki kita di tepi sungai di dalam syurga. Lepas tu janguk, soro sedak deh. Duduk nyanyi. Deh, aku ni yang suci tak pernah kotor selama-lama dah. Bermakna dia nyanyi kata yo ni cuci ikut bila masa dia saat ni tak kotor selama-lama dah. Aku ni yang janguk tak uduh selama-lama dah tahu aku tu laki kita. Kita si dengar ni gipak tu mung comel pun tak semaya. Aku ni semaya. Ni kalau kita ada ibadat di atas dunia dulu, kita lebih baik daripada dia dengan sebab ibadat-ibadat yang kita buat. Sebab dia comel saja tak pernah buat ibadat kepada Allah. Dia comel saja. Dia orang panggil benda makhluk hak Tuhan buat tak dalam syurga untuk nak beri hadiah kepada si tuan ahli syurga. Ya tak biasa buat ibadat, tak biasa kena uji, tak biasa gapo saning dia saning. Sabit tu orang yang buat ibadat kepada Allah ni ada qadi hak ning ditekan dengan dia tu. Tak usah takut lah maksud. Tak usah takut kita comel lagi, ibadat lagi, semaya lagi, ujian pakai soba lagi ketika dek dunia dulu tak usah main debel lah sini. Aku terlebih daripada omong lagi deh. Nabi kita jumpa malam tu Nabi kata comel sungguh bidadari ni comel sung dengan Tuhan royak kata comel sungguh. Molek sungguh. Molek siapa kalau kita bayar ke tak tahu kata nak molek lagu mana pasal kulit yo pecumi. Kulit yo menkel. เห็นข้างในdeh siapa baba ustazah kata nak comel go mano napok dale mai napok dale napok orak napok gapo semua napok dale tapi comel lah kulit pakaco kulit super pet betulah aku tulah dan gigi dia ni sina kali suka tak pecah mata ko lah tak tahu tak bayar ke lah comel deh comel tu ya comel lah deh. Kemudian sampai situ habislah cerita Isra. Marilah pula lepas daripada Nabi duk kecek dengan bidadari, turun anak tangga. Sininglah setak Mi'raj orang panggil. Sini setak Mi'raj. Ada Mi'raj. Setak Mi'raj pula sini. Mari anak tangga yang pertama mari depan Nabi SAW. Maka sampai sini orang panggil cerita Mi'raj pula. Adapun hak duk royak selama mari kening ni 2 minggu sekali ngening ni orang panggil cerita Isra. Tak ada Mi'raj lagi dah. Mi'raj baru nak masuk je baru ni. Mi'raj ni ialah ismun alat, iaitu nama bagi anak tangga yang Nabi kita jijak di atas anak tangga itulah bawa Nabi kita naik langit. Anak tangga semuanya ada 10 putung dah. Yang Nabi kita jejak ni ada 10 putung. Dari langit dunia kepada langit yang pertama. Dari dunia ke langit pertama seputung. Dari langit yang pertama sampai langit yang kedua seputung.
7 lapis langit, 7 putung anak tangga situ. Kemudian daripada langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha putung, kepada Lauh Mahfuz putung, kepada Mustawa putung. Jadi semuanya 10 putung anak tangga. Siapa nak boleh ke naik sekali guna Mi'raj 10 putung. Semua deh. 10 putung. Kemudian dia dobik. Kata anak tangga wah Nabi naik itu bukan daripada kayu cengah, bukan daripada kayu jati, bukan daripada besi, bukan daripada gapo-gapo. Supaya tangga mah kita dok. Iaitu yang buat daripada mah. Anak tangga tu buat ngemah, lepas tu lilik permata intan dengan permata intan sobek lilik luat lai tu dengan permata intan. Kemudian Nabi pun jaga lah jijak lah naik di atas anak tangga tu sekali dengan Jibril pun jijak atas anak tangga tu juga. Ada pun Mikail hilas silo. Tak ada sebut-sebut lepas daripada tu. Gila lo ning ni. Lepas daripada ning Nabi jalan dengan Jibril 2 orang. Dia jalan dengan Jibril 2 orang. Dia becek dengan Mikail. Nabi jijak atas anak tangga tu pun terus bawa Nabi naik ke langit yang pertama. Kemudian batu Sakhra. Batu Sakhra kata batu hapasan itu nak turut Nabi girate. Nak turut Nabi naik girate. Naik atas dia terbang, atas dia naik gi. Tiba-tiba Jibril lagi, beradu engkau tak boleh gi kena beradu sini, mu tak boleh turut gi, mu tak boleh Tuhan tak izin, Tuhan suruh jalan Nabi saja malam ni, mu tak boleh turut gi. Maka dengan takdir Allah Subhanahu taala batu tu pun beradu situ, tak gantung di gapo-gapo, tak ada gapo-gapo, duduk tak rapat dengan tanah, tak dia terangkat, dia tak gantung, tak lekat di gapo-gapo. Kemudian duk gantung di situ pada masa raja mana tak tahulah nya lalu kau retino perut besar lenggok tengok nampak pejatuh nak nampak batu nak jatuh atas dia. Yo pun lari siapa ko teng lu, siapa ko tubik anak, siapa ko beranak tu. Apabila jadi lagu tu maka dia pun binakan. Binakan masjid, binakan bangun ni untuk nak katuk. Masjidil Aqsa hok dong tong tu. Bukan Masjidil Aqsa tu lah tempat batu Sakhra. Batu Sakhra duk daleh. Dia batu Sakhra tu duk daleh. Batu Sakhra ni besar sama dengan dong tong tu. Yang hok dom saya sehingga itulah tempat Nabi kita semaya sungguh. Dia tu Masjidil Aqsa. Tapi Allah ni duduk dang tempat hok dom tong tu lah gapo-gapo pun Masjidil Aqsa hok tu deh. You duduk dalam wongnya Baitul Muqaddis belaka tu. Tapi ada 2 hotel sejik situ. Kalau kita gisat dalam Kuken ke, gisat tengok dalam YouTube ke, ikutlah. Ya ada 2 hotel sejik. Sejik yang pertama Wah Gutung Cahaya mah. Sejak yang kedua Wah Gutung Cahaya perak. Wah Gutung Cahaya mah tu pak batu Sakhra. Ada Wah Gutung Cahaya perak ning tempat masjid hak Nabi Maya dulu. Dulu bukan lagu tu ke ada tak ada masjid ada gapo hak biasa-biasa deh. Tapi lo ni bangun ni tepatnya situ-situlah dia buat tu. Nabi tu. Siapa di langit yang pertama Nabi jumpa dengan siapa dia lagu mana di atas langit yang pertama kita mai sambung minggu depan insya-Allah habis. Siapa minggu depan ni habis bermula habis dah boleh rajak pun deh. Habis kata wallahu subhanahu wa taala a'lam. Dah. Istirahat. Lepas tu